factor affecting rate of reaction yang ada eksperimen 4. Yang ada eksperimen 4 iaitu kalau dalam bahasa Melayu KSSM. KSSM. Kepekatan saiz suhu dengan mangkin. Ini yang ada eksperimen dekat dalam makmal kimia. Untuk yang kelima, tak ada eksperimen dalam kimia iaitu dalam makmal kimia tekanan. So untuk tekanan ni kita kena tahu teori sajalah, tinggi tekanan, tinggi kadar tindak balas. So kalau tengok soalan ni 4 markah, huraikan mengapa. Walaupun dia kata huraikan mengapa, you have to explain, dia hanya describe why. So you have to explain dia punya first rate of reaction dan barulah you describe satu-satu. Walaupun soalan tu tak tanya, tak ada beritahu terangkan perbezaan kadar tindak balas, disebabkan ini adalah bab kadar tindak balas. So suka tak suka kena describe juga, kena explain point yang pertama, dia punya kadar tindak balas dia. Dekat lokasi dekat mana tak kisah, ke atas ataupun kat bawah tak apa. Yang penting ada penerangan tentang rate of reaction. So kalau kita kata tentang peti sejuk dengan almari, so of course lah faktor temperature ataupun suhu. Okay, so ni teacher dah bagi skema dia, boleh go through lah. Okay, untuk yang soalan B. Soalan B ni doesn't mention, for B doesn't mention dia punya what of factors that we want to investigate. Dia cuma beritahu maklumat dekat bawah ada reactant dengan temperature. So bila ada temperature, different temperature, so first factor that we want to study is about temperature. The second one, we go through the reactant, check one by one. So sekarang excess magnesium ribbon, check satu-satu. Untuk A kita pakai magnesium ribbon, B magnesium ribbon, C magnesium powder. So kat sini, handphone ibu, telefon hello. So kat sini excess. Okay, so kat sini tengok excess magnesium powder. Yang ini excess magnesium ribbon, excess magnesium ribbon. So yang kita nak tengok kat sini powder, ribbon. So maksud dia faktor yang kedua adalah size. Nampak ni pita, serbuk. So mana yang size dia? So kita tengok, kita boleh estimate dia punya rate of reaction. Untuk A, larger size yang besar, lower temperature, so dia akan lower rate of reaction. Untuk yang kedua ni, rate of reaction ni, ROR ni rate of reaction ataupun KTB, kadar tindak balas. Okay, kalau untuk B, kita tengok temperature dia higher dan dia pakai ribbon. So compare to A, dia adalah higher rate of reaction. Kita tengok yang C, higher temperature and then powder. Lepas tu size dia, size kecil. So dia double higher rate of reaction. Inilah maksud dia, ini lagi top lah. So kalau kita tulis ranking secara menaik, ranking dia, the first one higher rate of reaction, yang kadar tindak balas paling tinggi adalah C, kemudian B, kemudian A. Okay. So sekarang ni result. Dari sini teacher nak ingatkan balik, bila kita buat graf, kita ada dua bahagian sebenarnya. The first part yang untuk ada lengkung ini, untuk yang lengkung, lagi dia curam ataupun more slanted, lagi curam. Curam ni maksud dia kecerunan tinggi. Kecerunan tinggi maksud dia tinggi kadar tindak balas, higher rate of reaction. So berlawanan lah, kalau kecerunan dia rendah, so maksud dia kadar tindak balas, rate of reaction also lower. Yang bahagian selepas ni, ni bahagian yang selepas kat bahagian sini, ini A, ini B. Bahagian B ini adalah untuk amount of product produced. Amount of product.
So kita tengok produk kita adalah volume of gas. So ini dia menunjukkan volume of gas. Ataupun dia juga boleh ditentukan daripada number of mole. Daripada bilangan mole untuk produk. Produk kita adalah hydrogen gas. So kalau kita tengok daripada graf ni disebabkan at the end of the experiment sehingga ke akhir masa, point untuk hasil adalah pada satu point yang sama. Maksudnya at the end of the experiment, it will produce same amount of product. Di akhir tindak balas, dia akan menghasilkan kuantiti yang sama, bilangan mol yang sama dan juga ataupun isi padu gas yang sama. Yang berbeza hanyalah di sini. Yang berbeza hanyalah di sini, iaitu dia punya kadar tindak balas saja yang berbeza. Okey. Sekarang ni dia nak kira isi padu maksimum. Awak jangan confuse dengan perkataan maksimum ni. Sebenarnya maksimum ni dia nak masukkan hydrogen gas yang produce during this experiment. So kalau untuk eksperimen ni mesti ada ratio. Mesti ada ratio. Kalau kita tengok skema kat sini. Okey. Kalau kita tengok skema kat sini. Pertama sekali kita kena cari bilangan number of mole or number of mole HCl yang digunakan. Dalam larutan, kadar tindak balas bila kita deal dengan asid, memang number of mole kita pakai N, MV bahagi dengan 1000. Bila bahan kita ada berkaitan dengan kepekatan dengan isi padu, memang MV bagi 1000. Tapi kalau maklumat yang kita dapat dalam bentuk mass, iaitu unit dia contoh 25G. G, so kita pakai, nak kira number of mole, kita pakai mass over molar mass. So sekarang kalau kita tengok, so kita tahu mg plus HCl menghasilkan MgCl2 tambah gas hidrogen. So kat sini 2. So kita ada maklumat, yang kita ada info adalah acid hydrochloric acid, we have the info. So now we want to find the volume of hydrogen gas. So ini is our question. So that's why kita keluarkan dia. Yang ni HCl dengan H2. So kita akan dapat our final answer is 30 cm cube. Okay, sekarang ni this is the maximum lah, maksud dia. Soalan kata maximum volume of gas. Isi padu gas hydrogen maximum 30 cm cube. Kenapa 30 cm cube? Sebab 1 dm cube bersamaan dengan 1000 cm cube. Jawapan awak boleh dalam dm cube, boleh dalam cm cube. Next, calculate the average rate of reaction in cm cube per second. So take note dia punya unit dia nak average rate of reaction. Kalau average ni mudah. Average ni you take the maximum, paling amount of product paling banyak. Okay, paling banyak. Kalau kita tengok volume tu, dekat kolom volume tu, ini masa, ini time. Contoh volume dia waktu kosong dia 3, 10, 15, lepas tu 15. So kat sini maksud dia our maximum product ataupun maximum volume is 15. Sebab after 15 dia dah constant. Dan time mana yang kena ambil? Time, the first time 15 cm cube is reached. 15 yang pertama. Contoh dia kat sini kalau kosong 30, 60, 90. So 90 lah yang kita ambil bila kita nak kira average rate of reaction 15 bahagi dengan 90. So sekarang average rate of reaction tadi kita dah kira. Amount of product produce dalam eksperimen B dengan C adalah sama. Sebab daripada graf tadi kita nampak dia punya at the end of the time, height of the graph is the same. So maksudnya amount of product is the same, which is we calculate already the volume of hydrogen gas tadi adalah 30 cm cube. So maksud dia kat sini bila nak cari average rate of reaction 30 cm cube bahagi dengan 20 saat. Itu untuk eksperimen B. Kena hati-hati. Soalan beritahu. For eksperimen B and C. 2 markah.
So maksudnya kira eksperimen B 2 markah, eksperimen C 2 markah. Fahmi, tolong jemur kat luar tu Fahmi. Tika tu dia siram air. Okay, so dapat 1.5 cm3 per second untuk eksperimen B 1 markah dan untuk eksperimen C 2.0 cm3 per second 1 markah. Sekarang kita nak compare the rate of reaction. Okay, tadi kita tengok A dengan B. A dengan B ni dia punya ni adalah A lower temperature, suhu rendah dan juga big size. Yang B tadi higher temperature and big size. So maksud dia yang kita nak highlight when we want to compare the rate of reaction A and B adalah the temperature. Kalau untuk B and C, dia sama high temperature, C pun sama high temperature. For B, big size and then small size for experiment C. So sebabkan dia small size, so means that C has higher rate of reaction than B. So kita nak highlightkan the size for comparison experiment B and experiment C. So kalau kita tengok dekat skema dia ni, teacher nak highlightkan kat sini about the particle. When you want to explain the particle, since our reaction is between magnesium and hydrochloric acid, so dia punya type of particle is magnesium atom and hydrogen ion. Ini type of particle tau, bukan persamaan kimia seimbang. Ini adalah type of particles. Kalau dalam rate of reaction, selain daripada reaction of metal, tindak balas logam dengan asid, ada lagi tindak balas lain, contoh dia calcium carbonate. Calcium carbonate plus HCl. Kalau calcium carbonate dengan HCl, so particles involved, zarah yang terlibat, kita hanya tulis calcium carbonate and hydrogen ion. Ion hydrogen dan calcium carbonate. Akil, sekejap sorry. Akil tengok Dija, tadi dia jatuh dekat situ tadi. Licin, cakap kat dia licin. So kita just mention calcium carbonate saja, tak ada atom, tak ada molekul, tak ada ion. Why? Because calcium carbonate is a insoluble salt. Kan carbonate salt, tak kisahlah magnesium carbonate, aluminium carbonate, any carbonate is insoluble salt. So bila kita nak nyatakan type of particle, kita tak boleh tuliskan dia sebagai ion. Sebab dia tak larut, waktu kejadian tu dia tak larut air. So just mention CaCO3 saja. Tak ada ion, tak ada molekul, tak ada apa-apa. CaCO3 and hydrogen ion, apa-apa dia. Okay. Lagi satu eksperimen dalam rate of reaction ada melibatkan sodium thiosulfate. For the experiment involving factor of temperature and factor of concentration. Lagi satu eksperimen di makmal yang kita guna adalah sodium thiosulfate Na2S2O3 react with any acid, sometimes HCl, sometimes H2SO4. So kalau type of particle untuk sodium thiosulfate and HCl adalah thiosulfate ion, S2O3 2 negative and H plus ion. Okay, thiosulfate ion and hydrogen ion itu melibatkan sodium thiosulfate and HCl. Sekiranya ini adalah faktor temperature, suhu, temperature dan juga kepekatan, concentration. So type of particle kita yang kita kena letak dekat sini, adalah ni. Ni. Kan? Kan kita kena kata ingat, bila kita explain tentang temperature, suhu ataupun size ataupun kepekatan, kan dia ada comparison. Poin yang pertama, compare rate of reaction ataupun kadar tindak balas. Maksudnya which rate of reaction is higher than which rate of reaction eksperimen mana. Kemudian
dia punya elaboration, dia punya factor. Factor ni maksudnya kita kata experiment 2 has higher temperature than experiment 1. Kita explain dia punya factor, ataupun experiment 2 has smaller size than experiment 1, ataupun experiment 2 has lower concentration than experiment 1. Contoh macam tu, itu factor. Dan yang kedua adalah explanation for our factor, penerangan tentang faktor kita. Maksud penerangan ni kalau temperature, suhu, dia melibatkan kinetic energy. Higher temperature, higher kinetic energy. Lagi tinggi suhu, lagi tinggi tenaga kinetik. Size adalah lower size, higher total surface area exposed. Lagi rendah, lagi kecil size, semakin tinggi jumlah luas permukaan terdedah. Okay. Untuk concentration, semakin tinggi concentration, explanation dia adalah semakin tinggi number of PPUV, particle per unit volume, ataupun dalam bahasa Melayu semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi bilangan zarah per unit isi padu, PUI. Bilangan zarah per unit isi padu. Ini penerangan yang wajib ada yang mengiringi setiap faktor yang awak nyatakan. Okay, next barulah kita kata number, bilangan, F, frequency of collision. Bukan free of charge. Number, frequency of collision increase. Number of frequency of collision between particles. FOC between particles. Dekat particles ni lah kita kena explain apa. Kalau untuk eksperimen ni, particles kita adalah magnesium atom and hydrogen ion. Lepas tu barulah kita kata number of effective frequency of collision. Ataupun kat sini frequency of effective collision. Boleh. Frequency of effective collision boleh. Number of frequency of collision. Yang ni effective frequency of frequency of effective collision. Okay, FOEC ni mesti ada dua ni. Jangan tertinggal. Ini markah yang sama. Kalau salah satu reject, so tak dapat markah. Mesti tepat. Particles, mesti nyatakan particles apa. Okay. Ini adalah untuk eksperimen B and C, which is for factor of size ataupun faktor size. Okay, faktor size. So kalau faktor size tadi, JLP boleh, total surface area. Tak perlu expose pun tak apa. TSA, total surface area. Kena ingat, smaller size, higher total surface area. Ataupun jumlah luas permukaan. Ini explanation for the factor. So frequency FOC will increase, frequency FOEC particles. Nampak? Mesti mention particles. Okay. So seterusnya kita tengok pula untuk effect surface area, size. Okay. Effect of temperature. Nampak ni. Kinetic energy. Ini highlight dia lah. Dia punya. Sebab tu dia kata kalau concentration ni pelajar selalu salah. Kepekatan ni pelajar selalu salah sebab panjang sikit. The number of PPUV. Kan ambil vaksin dekat mana-mana PPV berdekatan. PPUV. Particles per unit volume. Dan satu lagi, ada satu khabar yang dikabarkan, soalan SBP ke mana. Particles ni kita kena beritahu siapa particles. Maksud dia, kalau higher concentration yang digunakan ni acid higher HCl concentration, sekejap. Akhil,
Tolong Akil. Tadi Sarah tak main sebab dia jaga Dija. So higher concentration, higher HCl concentration, so kita tahu apa particles yang higher concentration. Dalam HCl ada ion hydrogen. So maksudnya kat sini the number of hydrogen ion per unit volume increase. Sebab higher concentration kan, so number of hydrogen ion per unit volume increase. Kita ulang dalam BM. Kalau untuk kepekatan, ada isu sikit baru-baru ni, dia kata zarah ni kena beritahu siapa zarah dia, bilangan zarah yang banyak. Contoh dia kalau kita pakai kepekatan asid yang tinggi. HCl tu kepekatan dia tinggi, kepekatan tinggi. So bila kepekatan HCl ni tinggi, so kita kena mention dalam HCl ni ada hydrogen ion kan, hydrogen ion yang kita highlightkan kan. So kena beritahu bilangan hydrogen ion per unit volume bertambah. Kalau contoh dia, kalau tengok faktor kepekatan ni, untuk faktor kepekatan kan kita pakai eksperimen sodium thiosulfate dan juga amine acid kan. Contoh kalau kita tambah H2SO4. Katalah kepekatan H2SO4 ni kepekatan sama. Kepekatan sama. Tapi yang berbeza adalah ini. Kepekatan ini berbeza. Kepekatan sodium thiosulfate ataupun sodium thiosulfate ni berbeza. So bila sodium thiosulfate, type of particle dia adalah thiosulfate ion. So kita kena kata the number of thiosulfate per unit volume increase. Bilangan ion thiosulfat per isi padu per unit isi padu bertambah. Mesti kata per unit isi padu. Per unit volume, PUV. Mesti. Tak boleh kata per volume ataupun per isi padu. Okay. So, untuk effect of catalyst ataupun mangkin, kita terangkan yang ni. Kemudian kita terus pergi ke frequency, number of frequency of collision between particles. Okay. Untuk yang point frequency of collision between particles tak ada. Yang ini tak ada. Yang ada apa kalau kita pergi ke catalyst, yang ada adalah number of frequency effective, FEOC saja. Number of frequency of effective frequency of effective E kat sini. Kita tak perlu kata FOC kalau untuk catalyst. Untuk mangkin kita tak perlu nyatakan bilangan frekuensi pelanggaran berkesan. Tak perlu. Ini tak perlu. Yang kita perlu buat, kita terus pergi ke bilangan frekuensi ini bilangan frekuensi pelanggaran. Ini tak ada bilangan frekuensi pelanggaran antara zarah. Tak perlu tulis. Yang kita perlu tulis adalah bilangan frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah. So maksud dia FP tak perlu. Bilangan frekuensi pelanggaran tak perlu. Kita untuk mangkin ya. Kalau untuk yang 3 faktor ni mesti 2 point. Yang the last point tu mesti ada the last point tu mesti ada 2 benda ni. Frekuensi pelanggaran, bilangan frekuensi pelanggaran zarah bertambah dan juga bilangan frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Itu untuk 3 faktor ni. Okay. Tapi kalau untuk KSS, untuk mangkin tak perlu 2 tu. Hanya 1 saja last point kita iaitu bilangan frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah. Zarah tu sama kena beritahu juga zarah apa. Okey. Kalau untuk mangkin kita ada H2O2 kan. Kita ada untuk eksperimen mangkin dia melibatkan hidrogen peroksida dikompos menjadi H2O plus oksigen. Yang mana kita punya mangkin, our catalyst is MnO2. Manganese for oxide. Manganese for oxide.
So manganese 4 oxide ni act as catalyst. So kita punya particles kita adalah H2O2 molecule. Itu saja. Cuma wajib kita tulis H2O2 molecules. Molecule H2O2. Tak ada ion. Okay. Okay, kita tengok ini. Ada rupanya. FOC, FOEC, ion of reaction. Okay, so kat sini pun dia kata persamaan ion. Kenapa kita cancelkan yang sama kanan kiri? Dia adalah sebagai spectator ion ni adalah ion pemerhati yang mana before and after experiment does not occur any changes. So kita tak nak ambil tahu. Sebab tu kita cancelkan dia. Reactant particles macam teacher beritahu kalau calcium carbonate saja. Type of particle dia dengan hydrogen ion. Ni untuk ACl. So reactant particles, type of particles react is hydrogen ion and anti-atoms. Okay, ini tambahan yang Cikgu Zul bagi last minute. So ini adalah melibatkan nitrogen. Ingat, kalau kita tengok, ini adalah covalent bond ataupun ikatan covalent. Covalent bond adalah antara non-metal, bukan logam dengan bukan logam. So macam mana kita nak tahu bukan logam? Bukan logam ni dia punya electron valence dia adalah 4, 5, 6, 7. So kalau electron arrangement dia belakang dia 4, 5, 6, 7, itu adalah non-metal. So dia bila dia bergabung dua, dia boleh menghasilkan covalent bond. Macam mana kita nak tahu formation, macam mana kita nak bentukkan dia, macam mana kita nak tahu formula dia, kena crosskan dia. Macam teacher beritahu sebelum ni, teknik cross. So kalau kita tengok N2, nitrogen gas, tengok kat sini nampak dia dikongsi berapa pasang elektron, 1, 2, 3. In nitrogen gas molecule, it share 3 pairs of electron. Means dia menghasilkan triple bond. Okay, triple bond. So kat sini pun nampak ni, 1, 2, 3, triple bond. So state the electron arrangement, group and period of nitrogen atom. So senang je lah awak pulangkan balik dia dekat tempat asal dia. So electron arrangement, hati-hati. Nitrogen atom. So nitrogen atom, electron arrangement dia adalah 2.5 sebab kita pulangkan balik ni ke sini. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2.5 and then kumpulan dia adalah kumpulan 15 dan juga kala 2. Kena ingat dapat group dari mana? Group ni from valence electron. Okay. Kala daripada number of shell occupied with electron. Bilangan petala berisi elektron untuk mesti ada beritahu number of shell occupied with electron, filled with electron. Mesti ada kata occupied with electron. Mesti beritahu bilangan petala berisi elektron. Berisi elektron tu wajib. Kalau kata bilangan petala saja salah. Okay, describe how the compound is formed. So sebabkan ini adalah covalent bond. So 2 markah saja, tak perlu banyak-banyak sangat. Just beritahu these 2 nitrogen atom share 3 pairs of electron. 2 nitrogen atom share 3 pairs of electron, forms triple covalent bond in nitrogen molecule ataupun forms triple bond, tak payah covalent pun tak apa, forms triple bond in the nitrogen molecule. So 2 atom nitrogen berkongsi 3 pasang elektron, kemudian membentuk ikatan ganda 3 dalam molekul nitrogen. Kalau kita tengok oksigen pun sama, O2. Kalau O2. Okay, kalau O2 2.6. 2.6, so kat sini 2.6, tengok teacher punya teknik cross 2.6, so dia needs 2, ini needs 2. So bila dia needs 2, crosskan dia, 2 bahagi 2, so dapat 1. So sebab tu OO sama dengan O2. Bahagi 2 maksudnya dia adalah
Dia adalah double covalent bond, double bond. Sebab apa kita tahu double bond? Kita boleh kecikkan dia dengan bahagi dengan satu nombor lain. Kalau tak boleh kecikkan, maksudnya bahagi satu. Bila bahagi satu, maksudnya dia adalah single bond. Ini dua ni apa? Ini how many electron needs. Ini kita dah banyak kali ulang kan? How many electron needs to achieve Soyang. Untuk mencapai susunan elektron yang stable octet ataupun duplet electron arrangement. Okay. So, kalau kita nak lukis sama juga macam ni lah. Oksigen. Kalau kita nak buat Lewis structure dia, dia mesti ada double bond. So, kita bubuh siap-siap kat sini double bond. Satu, dua, double bond maksudnya
Okay, sorry, keluar lagi. Laptop teacher penat lah kot daripada awal pagi tadi menanda dia on menanda. Jadi rasa dia penat. Jadi dia mudah hang. Okay, kita sambung balik. Kita tadi sampai dekat rate of reaction So rasanya rate of reaction dah tak ada apalah. Teacher tak, bukan. Covalent compound. Okay. So ni lah, ni untuk sekejap, kita tak share lagi screen kan. Buku slow ni. Aduh, Allah Akbar. Tak ingat bila. Dia agak banyak cabaran juga kali ni. Tapi tak apa, kita doa banyak-banyak. Allah bagi ujian sebab Allah sayang. InsyaAllah dengan ujian-ujian ni, Allah bagi kita sekejap mudah, awak pun boleh jawab soalan. Mudah insyaAllah. Okay. So selesai untuk covalent bond for nitrogen gas. Okay, kita tengok pula tentang hydrogen bond. Okay, untuk hydrogen bond ni, awak kena ingat satu benda tentang what type of substance that can form hydrogen bond with water. Contoh dia, paper dia ada selulose. Kertas dia ada selulosa. Selulosa ni memang diciptakan dekat surface of selulosa ni ada oksigen dengan hidrogen. Okay. Kalau rambut pun boleh buat ikatan hidrogen dengan air. Macam mana? Sebab rambut kita ada kerotina atau keratin. Keratin at the end of the keratin molecule, dekat hujung molekul keratin tu ada OH juga. Sebab tu at the end dia boleh form hydrogen bond with water. So kalau kita tengok sini kata arahan dia, pertama sekali 6 markah. Based on the situation shown in diagram 9.2, what do you do to allow the paper to stick to the finger? What do you do? Apa yang awak kena buat? Itu 1 markah. Next, describe. Describe what you have done. Describe daripada tindakan yang awak buat, terangkan, and then 2 example of this situation. Nanti waktu exam gariskan di setiap every kata kerja ataupun verb given for you to get your mark. Okay. 2 example. Sekarang 2 example 2 markah. What do you do? 1 markah 3. So maksudnya your description, penerangan awak, at least you need to explain 3 point for your description in order to get 6 marks. So inilah hydrogen bond ini adalah nampak ni, what type of bond is a hydrogen bond? So answer dia, hydrogen bond is not a chemical bond. Yang ada adalah intermolecular forces between molecules. Kalau soalan suruh lukiskan hydrogen bond daripada pada rajah, contohnya dia bagi contoh kan, dia bagi gambar ni. Dia bagi gambar sini. Ni dia bagi gambar sini, dia suruh lukiskan mana hydrogen bond. Yang ni tak ada kan? Yang ni tak ada. Dia tak ada bagi. So bila awak nak buat, pastikan dotted line. Dotted line. Ataupun awak buat macam ni kan. H ni dengan O sini. Contoh. Okay, pastikan putus-putus. Sebab dia bukan ikatan yang maujud. Dia hanyalah forces of attraction. Okay. So sekarang dia punya explanation dia, what do you do? Wet your fingertips with saliva. Tak boleh awak kata lick by licking the fingertips. Jilat jari. Tak mau. Mesti wet. Mesti basahkan. Kalau tak guna Elio pun, kalau kata dia, awak kata wet fingertips with water. Next, kita kena explain. Inside the water itself contains hydrogen bond. Dalam air itu sendiri ada ikatan hidrogen. So, description yang pertama mesti cerita tentang the existence of hydrogen bond in water. Sebab dalam water, among water molecules ni, water molecules,
Di antara molekul tu kan banyak kan, dalam air ni ada berbilion water molecules. So antara billion water molecules ni, they can create a billion of hydrogen bond. So that's why kita kata the attraction between hydrogen atoms in water molecule and oxygen from other water molecules form hydrogen bond. Maksud dia, ini adalah water molecules yang kita dah basuhkan air kita. Ini HOH. Contohkan water. Ini water molecule 1. 1, 2, 3, 4. Teacher lukis 4 H2O. So kalau air sahaja pun tak ada bahan lain, tak ada kertas, dia dah boleh buat ikatan hidrogen. Macam contoh O ini, hydrogen atom which bonded to oxygen with oxygen atom from another water molecules. Hydrogen atom yang terikat secara kovalent dengan oksigen akan membuat ikatan hidrogen dengan atom oksigen dalam molekul air yang lain. Ni kan molekul air lain kan, dia lain-lain. So ikatan hidrogen dia mesti with another molecule. Dia tak boleh ikatan hidrogen H ni dengan O kat sini, tak ada. Tak boleh. Dia mesti with another molecule of water. So itu first explanation. Hydrogen bond among the water molecule itself. Next, kita explain. In paper got cellulose which contain hydrogen bond, bukan bound ya, bond to an oxygen atom. Yang mana selulosa dalam kertas, macam teacher beritahu, secara semula jadi dia di penghujung selulosa yang ada dalam kertas ni ada atom oksigen dengan hidrogen yang bonded dengan paper, dengan selulose tadi. So selulose dalam kertas mempunyai atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen. So kita kena terangkan dulu, then we explain the formation of water, the formation of hydrogen bond from water at the fingertips with cellulose in paper. Point yang seterusnya baru kita terangkan pembentukan ikatan hidrogen antara molekul air pada hujung jari dan juga molekul selulosa pada kertas. So sebab tu kita beritahu molekul air pada jari yang basah akan membentuk ni. Molekul air pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul selulosa di dalam kertas, menyebabkan kertas melekat kepada jari. Okey, ada dua hydrogen bond yang kita kena terangkan. Pertama, hydrogen bond air dengan molekul air yang lain. Kemudian hydrogen bond antara air yang ada pada kertas dengan molekul selulosa, air yang ada pada jari, air yang pada jari dengan molekul selulosa yang ada pada kertas. Kalau awak faham yang ni, insya-Allah nanti bila soalan keluar awak boleh explain satu-satu. Yang penting yang selulosa ni kita kena letakkan mukadimah. Kita kena beritahu dalam selulosa ada oksigen atom yang terikat dengan hidrogen, ataupun dalam selulosa ada atom hidrogen yang terikat dengan oksigen. Okey. Okey, skema teacher dah bagi. Tengok contoh situasi memudahkan menyelak muka surat buku dan memudahkan juru kira wang di dalam bank untuk mengira jumlah yang banyak. Okey. Kemudian number 10 is about redox voltaic cell. Okey, so ingat anode. Anode sejarah kita semalam kan, negative terminal O oxidation, D donate electron. Okay. Ini untuk chemical cell yang negatif terminal. Kalau untuk elektrolisis, nak tahu siapa negatif terminal, pendek
negative terminal, panjang positif terminal. So macam mana kita nak tahu siapa yang anode, siapa cathode? Ingat SCP. Ataupun dalam bahasa Melayu KEP, keupayaan elektrod piawai. Standard electrode potential. Mesti ambil zat besi supaya perempuan halus, cun, anggun. So lagi atas nilai dia adalah more negatif. More negatif. Lagi bawah adalah more positif. The value of E naught. Ini adalah dia punya value nilai E naught. Kau boleh buat simbol macam ni je. E kosong kecil ke atas ataupun O kecil ke atas. Ini memang standard representation untuk E naught. Okay. So kena ingat bila kita buat ni huruf kita susun A, C. A ni adalah anode. Yang mana atas duduk atas, mana logam yang more negatif dia adalah anode. Mana logam yang more positif kita comparekan dia akan jadi cathode. So kita ada magnesium dengan kita ada okey. Sekarang ni yang sini magnesium, ini adalah copper, cuprum. So sekarang magnesium, cuprum. Set B kita jangan tengok dulu. Kenapa set B jangan tengok dulu? Sebab dia carbon. Bila carbon-carbon maksudnya set B ni adalah elektrolisis. Elektrolisis proses. Okay. So elektrolisis mesti ada bateri, teacher. Kenapa tak ada bateri? Maksud dia set A ini adalah bateri. This is our battery. Cuma bateri kita ni di zoom in kan, dibesarkan, dibuka dia punya pembungkusnya, ditunjukkan dalam dia ada apa. Okay, so ingat anode, jadi anode pergi ke cathode. Anode donate elektron, derma elektron kepada cathode. So maksud dia Mg ni akan jadi anode. Copper, cuprum dia akan jadi cathode. So kat sini maksud dia bila anode Mg ini dia akan donate elektron, dia punya half equation dia dekat anode, Mg dia akan jadi Mg dia punya ion Mg2+. So dia punya half equation for oxidation at anode adalah Mg2+ plus 2E. Sebab dia donate elektron. Bila donate plus 2E dia dekat sebelah kanan. Okey. Kalau untuk dekat cathode ni cathode akan receive elektron. So maksudnya dia macam ni. Elektron flow dia macam ni. So ke sini and then yang ini dia akan ini ke sini. Ini ke sini. So cathode copper, ini copper teacher tulis kat sini. Copper dia akan dekat cathode dia akan receive elektron, tapi bukan copper yang receive elektron. Yang receive elektron adalah ion pada electrolyte. Electrolyte, cation yang ada dalam electrolyte copper to sulfate ni. So kita kena identify apa cation yang dalam copper to sulfate. So dekat cathode ini adalah ada tak pernah. Ada gambar lah, kita kena lukis gambar dia ni. So ini adalah cathode. Cathode dia ada cation. Cation yang present adalah copper to ion, Cu2+ dan juga H+. Ingat cation ni yang duduk depan. Duduk belakang ini adalah anion. Anion pergi mana teacher kalau cation pergi cathode? Anion pergi ke anode. Tapi anion sulfate ni takkan jadi apa-apa. Dia takkan berubah pada awal hingga ke akhir, dia tak jadi apa-apa. Dia still sulfate. Sebab tu sulfate kita tak ada bincang, tak ada kacau, tak ada apa. Sebab tiada perubahan yang melibatkan sulfate. Okay. So dekat cathode, cation Cu2+ dengan H+. So mana satu yang akan terima elektron, yang akan receive elektron yang masuk ke dalam cathode tadi, dia mesti cation with more positive E naught value. So kita tengok Cu dengan H. Cu dengan H. Lagi bawah, lagi more positif. So maksudnya kita kena ambil yang bawah Cu sebab dia more positif. E naught value dia lebih positif. E naught value dia lebih positif.
So kat sini kita beritahu Cu2+. So akhirnya kat cathode Cu2+, we receive 2 electron. Elektron ni tadi, elektron yang didermakan oleh Mg tadi, ni di sini akan diterima oleh Cu2+ ion untuk menjadi copper atom ataupun copper metal. Cu2+ plus 2E produce Cu atom. So kat sini apa jadi? Kita akan nampak brown solid deposited. Kenapa brown solid? Because Cu atom copper metal is brown solid, pepejal perang. Ini adalah pepejal perang. Asal dia Cu2+ is a blue solution. Asal dia larutan Cu2+ ni adalah larutan biru. So at the end of the experiment kita akan nampak the blue color of copper 2 sulfate will change to light blue. Warna biru tu akan bertukar menjadi biru pudar ataupun biru cair. Sebab apa? Sebab copper 2 ion receive electron ataupun undergoes reduction, mengalami penurunan sebab dia terima elektron kan dia undergoes reduction, menerima elektron to form copper atom. Jadi pepejal perang brown solid is produced. So untuk set B ni pula, set B ni bila kita tengok dekat elektrolisis ni sebenarnya senang, tapi sebab dia ada faktor, awak jadi pening, awak fikir macam gini je. Pertama sekali tengok elektrod. Elektrod carbon. Okey, senang. Lepas tu tengok pula electrolyte. Electrolyte kita tengok dia dilute. Okey, senang. So kita tengok soalan ni dulu. Okay, what is meant by electrolysis? So electrolysis adalah, ni kena hafal lah, mesti sebiji. Electrolysis process of chemical changes. Pertama, electrolysis mesti kata chemical changes, process of chemical changes, proses perubahan kimia, satu markah. Yang kedua, when electric current, sebab tu kita mesti ada bateri. When electric current pass through molten or aqueous ionic substances. Ini adalah kita punya electrolyte ataupun kita kata pass through electrolyte. Electrolyte is molten or aqueous ionic substances. Apabila arus elektrik dialirkan melalui elektrolit. Okay. Next, state 3 factor that affect the product of electrolysis. Ini hanya di anode, at anode only. At cathode, dia always anode value more positive. Okay. So factor yang pertama adalah nilai anode. Okay. The anode value bukan electrochemical series ni. Aduh, kacau ni. Tolong betulkan. Saya tak check lah. Bukan dalam siri elektrokimia ya. Ini salah besar ni. Anode value in the standard electrode potential. Dalam exam jangan tulis SEP. Teacher suka guna short form SEP ni sebab nak bagi awak ingat, nak bagi awak biasa, dia mesti 3 words. Cemi, the 3 words bukan I love you. Bukan I love you. The 3 word is standard electrode potential. 3 perkataan, mesti 3 perkataan, iaitu keupayaan elektrod piawai. Mesti 3 perkataan. Kalau awak kata elektrod piawai, salah. Awak kata keupayaan piawai, salah. Dia mesti 3 perkataan bergabung. Dan depan belakang pun sama. Tak boleh piawai elektrod keupayaan, tak boleh. Tak boleh elektrod standard potential, tak boleh. Mesti S dan E and then P. Okay. So next type of electrode use, concentration of solution. Itu 3 factor affecting the ions ataupun produk in electrolysis. Sekarang, state all ion present in magnesium chloride solution. So sebenarnya ini sangat bermakna. Okay, larutan magnesium klorida. Bila nampak larutan, automatik dia ada HOH. Apa itu HOH? Bila ada solution, automatik ingat dia ada HOH. HOH itu adalah hydrogen ion, hydroxide ion. Mana-mana solution or larutan, dia mesti ada ion. Kena tulis ion H+, ion OH-. Kemudian diikuti dengan ion magnesium.
Okay, ion magnesium. Dan seterusnya, ion klorida. Okay, ion klorida. Tapi kalau kita punya elektrolit adalah asid, contoh, asid hidroklorik. So, apa ion yang ada? Ion yang ada hanyalah ion hidrogen. Ion yang hadir dalam asid hidroklorik adalah ion hidrogen, ion hidroksida sebab dalam asid ada water. So, ion hidroksida. Dan yang ketiga adalah ion klorida. Dia tak ada ion logam sebab dia bukan garam. Hanya garam saja yang ada 4 jenis ion dalam sesuatu larutan. Sebab the existence of metal ion. Contoh magnesium ion. Contoh aluminium ion. Okay, tapi kalau untuk asid dia memang ada 3 saja sebab tak ada metal ion. Okay, next. Write the half equation for the reaction that occurs at both electrodes in set A. Okay. Set A tadi adalah chemical cell. So kalau set A tadi kita dah beritahu half equation oxidation. Kita dah bincang tadi kan untuk half equation oxidation tadi adalah Mg. Okey. Untuk yang ini kalau state awak beritahu semua nama boleh. Awak beritahu formula macam ni pun boleh. Tapi kalau name wajib bagi ni. Jadi yang selamat eja semua. Baik state, baik name dia diterima bila kita eja semua. Tapi ejaan kena betul. Okay. Next set A at cathode ataupun sekarang both electrode. So kalau both electrode kita kena tulis nama electrode. Cathode Cu2 plus 2E arrow Cu. Ingat car. Cathode always reduction. So kena take note. Dekat sini undergoes reduction. Tapi tak perlu tulis dalam jawapan awak. Ini hanya untuk teacher beritahu tambahan. At anode Mg arrow Mg2 plus 2 2E. So dekat Mg tadi ini adalah bila atas reduction, bawah of course lah oxidation. Next, state the observation at the electrode in set A. Tadi pun teacher dah beritahu dah. Untuk set A dekat cathode, dia akan becomes brown solid deposited. Okay, tadi kan pepejal perang terhasil ataupun terenap. So, ataupun kita kata cathode becomes thicker. Kenapa jadi thicker? Sebab brown solid deposited. Pepejal perang terenap. Ataupun blue solution become paler. Antara dua ni boleh. Because at cathode, both electrode and electrolyte ada observation yang can be observable. Boleh nampak dengan mata. At anode, magnesium electrode becomes thinner. Kenapa dia becomes thinner? Because our magnesium ionized to form magnesium ion. Mg, it will form Mg2 plus. So that's why Mg ni atom. Kita umpamakan bila atom ni dia adalah dalam keadaan pepejal, ion ini adalah cecair. So dia pepejal kepada cair sebab tu kita nampak dia look like macam dissolve lah, tapi istilah dia bukan dissolve. Okay, dia ionize. Magnesium electrode becomes thinner, dia oxidize. Okay. In set B, concentration of magnesium chloride 0.1 is replaced with 0.000 mole electrolysis is carried out. Okay, ni. Kalau untuk kepekatan 0.1 mole per dm cube is considered, teacher nak ni tolong tengokkan betul-betul considered as concentrated. Okay, ini baru dibincangkan untuk KSSM. Kalau 0.1 dia mesti concentrated sebab sebelum ni tak silap teacher beritahu 1. So bila teacher tanya dekat Cikgu Zul, kalau untuk chloride 0.1 dah dikira concentrated. Dia sensitif chloride ni. Maksudnya kalau yang lain-lain kan macam nitrate, sulfate 0.1 kita kira dilute. Tapi magnesium chloride 0.1 dia mesti dikira sebagai concentrated. Okay. Tapi kalau bila dia dah jadi dah ada kosong dekat depan 1 ni, contoh dia 0.01, 0.001,
0.0001, tambah berapa kosong lagi, itu dah dikira dilute. Okay, so ini concentrated, kita change kepada yang dilute. Okay, so bila dia jadi dilute, so untuk dilute kena ingat anode hydroxide ion will undergoes reduction. Reduction pula. Oxidation. Sebab anode kan. So maksudnya hydroxide ion will undergoes oxidation. Dia akan jadi so ion yang akan dipilih selectively discharge adalah hydroxide ion. Kalau dia cair, hydroxide ion. Kalau dia pekat, chloride ion. Ingat macam tu. Pekat tu berapa kepekatan dia? 0.1 dan ke atas. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Apatah lagi 1.0, apalagi 2.0. Itu pekat. Start daripada 0.1, dia dah, ada orang datang. Bagi tengok dia bagi apa. 0.1 dia dah dikira pekat. So state the reason because the inert value of chloride ion is more positive than hydroxide ion. Okay, kejap kat sini. The inert value, sebab ini dekat anode. Ataupun kita kata inert, kalau sebab ini adalah anode kan, so inert value of, sikit je lagi. Inert value of hydroxide ion is more negative than chloride ion. Ingat macam tu. Sebab anode, ingat masa kita belajar anode AMN, aman kan? AMN, anode more negative. Okay, anode more negative. More negative inert value will be chosen if we are using dilute concentration of electrolyte. Okay, so ini sebabkan kita tahu anode dia adalah hydroxide. So bila hydroxide dia akan menghasilkan oksigen gas. So untuk oksigen gas, air apa tadi? Oksigen gas ada yang sejuk dalam test. Oksigen gas kita mesti pakai glowing, get well soon. Glowing wooden splinter untuk oksigen. So oksigen gas collect, apa-apa pun mesti collect gas into test tube dulu. Okay, put in glowing wooden splinter ataupun kayu uji berbara. Glowing splinter light up. Nampak ni, ini adalah ini adalah prosedur. Dua ni prosedur, tiga ni observation, yang keempat ini pun ni mesti prosedur ni. Ni mesti prosedur, ini adalah observation, letak dekat bawah ni adalah conclusion. Conclusion kita yang atas ni. Product form is oxygen gas. Itu verification of gas. Teacher, nak tanya, soalan tadi tu dia cakap name the product, so kita cakap oxygen gas. Kalau dia cakap state the observation, kita cakap colorless bubble gas ke macam mana? Yes. Kalau state observation adalah colorless bubble ataupun colorless gas release. Okay, kalau observation awak tulis oxygen gas, salah. Okay, observation adalah colorless gas release. Kalau dia tanya produk, confirm lah oxygen gas. Tapi kalau produk awak kata colorless gas release pun tak dapat. Sebab produk ni maksudnya nak yang tepat. Okay, boleh Soli? Okay, teacher. Okay, sorry, saya ambil masa lebih sikit sebab rasa macam risau. Banyak lagi yang nak cover ni. Sikit masa lagi Okay, experiment in set B repeated by replace 0.1. Okay, so chloride with 0. copper to sulfate. Predict the okay, tengok sekarang dia gantikan 0.1 mol per dm cube magnesium chloride dengan copper to sulfate. Concentration sama.
Tolong main adik jap sama adik. Copper 2 sulfate. Sekarang ni magnesium chloride dengan copper 2 sulfate. So ion yang dekat dalam tu previous dia Mg2+, H+, tukar kepada Cu2+, ada H+, ada hydroxide, ada sulfate. Concentration okey, concentration sama. Ramalkan hasil terbentuk di kedua-dua elektrod. So yang ini, apa dekat kedua-dua elektrod? So kita bayangkan ini dia punya electrolytic cell. Okey. So ini adalah anode. Ini yang pendek ini adalah cathode. So sekarang ni kena ingat cathode yang pergi ke cathode adalah cation, positive ion, Cu2+ dengan H+. Yang pergi ke anode adalah hydroxide ion and sulfate ion. Siapa yang akan selectively discharge? So sekarang ni concentration dia adalah 0.1 mol per dm3. Walaupun dia consider sebagai concentrated, you have to bear in your mind yang concentrated ion will be discharged hanyalah chloride, bromide, iodide. Halide saja yang concentrated ion ni will selectively discharge. Maksudnya dia akan jadi chlorine gas ataupun bromine gas ataupun iodine gas. So untuk anion lain, another anion ini sahaja yang akan discharge kalau dia pekat. Chloride, bromide, iodide. Tapi anion lagi sulfate, nitrate, dia degil. Sulfate, nitrate ini walaupun dia pekat, it will not discharge. So siapa yang akan discharge? Dia akan paksa hydroxide discharge. So dekat anode, walaupun sulfate ni kita kata higher concentration, it will not discharge. Dia degil macam teacher kata. Yang higher concentration will discharge only chloride, bromide and iodide. So dalam case ni anode hanya hydroxide ion. So hydroxide ion yang kita pilih, bukan hanya. Hydroxide ion yang kita akan pilih tu discharge. Sebab apa? Sebab sulfate, nitrate kategori anion yang takkan discharge selagi ada hydroxide. So selectively discharge is hydroxide. So reason dia sebab apa? Reason dia sebab E not value, kalau hydroxide ion yang selectively discharge yang dipilih untuk nyahcas, tak ada reason lain. E not value of hydroxide ion is more negative. Itu saja alasan dia. More negative than E not value sulfate. Itu saja. Tak ada kata sebabkan sulfate ni takkan discharge, hanya chloride bila pekat dia discharge, bromide. Tak payah. Ini saja, sama explanation dia macam tadi tu. Bila kita ganti tadi kan, kita jadikan cair. Bila kita ganti dengan larutan cair, sama alasan dia bila kita pakai dilute electrolyte. So kat sini dia punya dia nak hasil. So hasil dia, produk dia adalah oxygen gas. So at cathode always CMP, teacher kata cathode always CMP. Tak kisah pekat, cair, elektrod berbeza, dia mesti cation more positif. So kalau kita tengok SCP, more positive value is copper 2+ ion. So kat sini at anode Cu2+ akan selectively discharge. Sebab Cu2+, sebab E not value of Cu2+ ion is more positive than H+ ion. So kita punya produk adalah copper atom. So kat sini nanti bila copper atom automatic pepejal perang terenap. Brown solid deposited at cathode. And then dekat anode ni akan keluar blue. Observation dia colorless bubble gas release. Okay. So saya harap kalau pun tak ada ni, kalau ada mesin tak boleh nak digest, try slowly, try to digest. Nanti insyaAllah teacher akan share rakaman ni. Dia akan proses rakaman ni. Okay, so anode oxygen gas, cathode copper solid deposit.
Okey, ini adalah tentang aspirin. Ingat tentang ubat-ubat. Baca ini banyak baca teori lah. So teacher tak nak kita lebih-lebih. So ingat kalau gelas, kaca, main dia apa? Apa dia punya major component? Dia adalah silika. Okey. Kemudian untuk ni kaolin. Kaca selain gelas, lagi satu seramik. Tengok seramik. Apa main component of seramik? Iaitu clay. Okay, kaolin lah. Tengok seramik pun tengok juga. Okay, ini pun banyak lebih kepada hafal. Windscreen of the car made of glass. So, dia kata 4 type of glass. Glass ada 4. Fused glass, soda lime glass, slit crystal glass, borosilicate glass. Kena ingat fused glass, soda lime glass ni lebih kepada kegunaan teknologi ataupun kemudahan yang biasa kita pakai, alat-alat yang kita pakai. Kalau lead crystal glass, plumbum crystal, kaca crystal plumbum dia adalah untuk hiasan dan juga kaca borosilikat adalah untuk alat di dapur, alat masakan di dapur untuk masak. Okay, so ingat tentang remove oily stain before experiment, air liat yang boleh bertindak dengan air liat hanyalah deterjen. Soap dia dia adalah not effective in hard water. So, sebab itulah dia kata after experiment. So, dia kata based on the observation, compare and explain. So, bila ada compare, mesti beritahu siapa more effective dan siapa. Itu markah yang biasa budak ni. Budak hilang. So, kalau tengok kat sini, dia beritahu compare dia, nampak. Compare dia bawah sekali. Detergent in hard water is more effective than soap. Okay, ataupun soap in hard water is not effective compared to detergent which is more effective. Boleh juga. Sebab tu kita kena terangkan juga. Ada compare. Clothes in experiment 2 is cleaner than clothes in experiment 1. So barulah teacher lebih galakkan macam tu. Compare dulu baru cerita. Sebab apa masalah dia? Sebab soft water does not contain Mg2+, MCA2+. Hard water, air liat mengandungi Mg2+, MCA2+ ion. Ini soalan yang sangat grammar. Hard water kaitkan dia dengan hard water kaitkan dia dengan 2 types of ion which is magnesium and calcium ion. Air liat kaitkan dengan 2 ion, magnesium ion dengan ion calcium which is kalau in soap it will produce scum. Soap plus hard water dia produce scum. Scum ni dalam bahasa Melayu dia kekat. Okay, kekat. Okay. Detergent does not form scum. Next, soap molecule consists of, baru terangkan. Soap ni dia macam ni tau. Dia macam sperma. Cuma beza dia, ekor dia bergerigi. So yang depan ini adalah hydrophilic. Yang depan ini adalah hydrophilic. Depan ni ingatlah buat kepala dia tu sebenarnya bulat tapi awak ingat macam ni. Kepala dia love. Love apa? Dia hydrophilic. Dia love water. Yang belakang ni phobia. Kan kalau phobia kan hydrophobic. Dia not dissolve in water. Not dissolve in water. Okay, type kat sini. Tapi kalau hydrophilic, dia akan dissolve in water. So kalau kita lukiskan ini kain, contoh ini stain, and then ini ada oil tu kicap. Kenapa dia kata oil? Oil tu adalah stain, kotoran. Kebanyakan kotoran memang ada kicap, darah, dia ada unsur-unsur oil. Okay. So, bila kita letakkan sabun, air hydrophilic dia akan suka dekat air. Dia akan duduk, ini air. Ini air. Ini adalah water. So, yang kepala ni dia tak mau duduk dalam sebab dia tak suka oil. Oil ni adalah organic solvent. So, ingat kan kalau seorang tu dia tak suka air, dia akan suka organic solvent. Siapa yang tak suka organic solvent, dia akan suka air. So, hydrophilic dia akan duduk dekat air, hydrophobic dia akan duduk dekat oil. Dia macam ni.
Banyak sebenarnya, bukanlah cuma 20, 30 soap je yang melekat dekat oil stain ni. Dekat oil stain ni sebenarnya banyak berjuta-juta sampai when we scrub dia akan tanggal. During rinsing the oily stain is wash away. Bila kita bilas automatic tap molekul sabun ataupun deterjen tadi akan mengelilingi molekul minyak, so dia menyebabkan bila kita bilas dengan air, minyak tu automatik dia macam ni lah contoh dia ni sikit sampailah ni, ni semua penuh ni. Ni semua penuh ni. So dia kat sini sampailah ke bawah ni, lama-lama dia akan jadi ni dan akhirnya dia terkeluar. Kepala dekat air. Dia terkeluar dan dia pergi ke air. Okay, ajak dia main kat luar kot. Dia sangat dalam. Okay. So ini untuk Thermochemistry, insyaAllah awak mudah okey kot. Jangan risau kalau dia letak X tambah Y ke Z. Kena ingat, kalau biasa yang pelajar confuse tentang formation of bond, pembentukan ikatan dengan breaking of bond. Kena ingat, kalau formation nak form bond, dia kena absorb. Tengok kat sini, nota dia kat sini. Okey, ni. Kalau formation of bond, dia akan release energy. Formation, making bond ni dia adalah release energy. Kalau breaking bond, dia need energy. Need energy ni maksudnya dia need energy, dia akan absorb energy. Dia akan menyerap tenaga. Tapi kalau making bond, dia akan bebaskan tenaga. Sebab tu endothermic reaction, dia punya bonds broken dia, energy absorb lebih banyak berbanding energy release. Sebab tu kalau kita tengok endothermic, dia punya graph, dia punya energy level diagram dia akan dia ke sini. So dia akan ke atas. Ini adalah bahan, ini adalah produk. Sebab apa? Sebab energy absorb, nampak energy absorb ni maksudnya bertambah, energy bertambah lebih banyak daripada ni adalah untuk so kalau yang ini tindak balas ini adalah endothermic. Ini adalah exothermic. Exothermic simbol dia negatif, endothermic simbol dia positif. Setiap soalan pastikan 6 markah underline, dia nak apa? Sekarang dia ada 3 point. So maksudnya 1 point ni mesti nak 2. Tuliskan jawapan awak dengan jelas. Maksud dia diagram 9.1 type of chemical reaction dia apa. Okay, so kalau kita tengok skema dia, better awak buat jadual. Buat jadual macam mana? Macam ni. Tentu dia tak buat bentuk jadual kan. So kita tahu kita ada 2 diagram. Kita nak kupas diagram ni daripada 3 point ni. So point dia ni, so kita tulis kat sini. Contohlah kita kata title ke, tak jadi masalah pun kalau salah, kalau tak tepat tajuk dia ni, title dia ni kan, ataupun description ke, explanation ke. Sebab dia nak explanation kan, so buat explanation. In terms of, sini yang pertama, ini yang pertama, type of chemical reaction. Type of chemical reaction. Yang kedua adalah energy content of reactant and product. Yang ketiga, dari segi dia punya formation and breaking of bond. So kat sini buat diagram 9.1, diagram 9.2.
So type of chemical reaction 9.1 tadi adalah exothermic. Tulis exothermic reaction, 9.2 endothermic reaction. Energy content ni maksud dia dekat sini. Energy content, tengok daripada gambar ni boleh kata energy content of reactant kat atas kan. So kita kata energy content of reactant is more than energy content of product. Kandungan tenaga bahan tindak balas sebab kat atas kan lebih tinggi berbanding bahan hasil tindak balas. Kalau untuk 9.2 endothermic tadi, kandungan tenaga bahan tindak balas lebih sikit ataupun adalah kurang. Jangan lebih kurang tau. Ni hati-hati yang bahasa Melayu ya. Kalau awak kata lebih kurang bersamaan dengan plus minus bersamaan dengan sama. So jangan tulis lebih kurang, adalah kurang. Okey. Kandungan tenaga bahan tindak balas adalah kurang daripada hasil tindak balas. Ataupun awak nak terbalikkan, kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih tinggi berbanding bahan tindak balas. Okey, so untuk dia punya pembentukan dan pemecahan ikatan 9.1, the heat energy release to form a bond is higher than sebabkan dia negatif kan release heat. So release ni adalah untuk forming a bond. Kalau release, ingat, release energy making ataupun forming bond. So sebab tu formation of bond is more compared to breaking of bond untuk 9.1. Tapi kalau 9.2, the heat energy release to form a bond is less than the heat energy absorb to break a bond. Ni untuk kira, ingatlah kira-kira dia ni dah ada skema dia. Kita cuma nak, ni eksperimen juga. Kalau planning eksperimen, jangan putus asa. Describe experiment to determine heat of neutralization. Ingat, yang pertama mesti ada dia punya volume isi padu dengan concentration untuk setiap reactant. Okay, is poured into plastic. Dan bila melibatkan heat, any heat off, mesti record or measure initial temperature. And then mixture temperature. Okay, the highest mixture temperature. Record the highest mixture temperature. Initial temperature, lepas dah pour at ni. Ini 5 markah senang-senang. Jangan putus asa, cuba buat. Dan cuba jawab semua soalan. Praktis jawab kata 2. So bila result, kalau awak kata pandai-pandai awak kata 36 degree Celsius. So 32 ni mungkin dalam. Contoh 37 degree Celsius. So purata dia 36.5. Awak buat macam tu jangan. Awak buat je T1, T2, T3. Result dia. So calculation dia nak cari average temperature purata suhu T1 plus T2 bahagi 2. And then increase temperature adalah suhu tertinggi T3 minus kita punya average temperature. So dapat theta. Bila nak kira, ini adalah Q, MC theta, mass kita tahu 50, kita tak tahu theta berapa. So buat macam ni saja. So anggapkan our Q is equal to P. Jom. P ni P ke, X ke, Y ke, tak kisah apa-apa unknown. So next, kita akan kira number of mole sodium chloride untuk kita cari heat of neutralization yang P tadi. So P bahagi dengan number of mole. Yang ni kita pakai huruf lain pula, negatif apa. Nak letak janji lain daripada P. Z ke, negatif Z ke, negatif Y ke, ikut awak. Okay, so ini tentang jalur kuprum. Ini insyaAllah saya rasa tak ada masalah. Ingat to detect the presence of Fe2 plus ion is potassium hexacyanoferrate 3. Ni teacher belum beritahu lagi. Pelajar ceramah semalam dah beritahu. Okay, kejap. Okay, untuk confirmatory test for cation ada satu yang tambahan.
confirmatory, ujian pengesahan cation. Okay, confirmatory test, confirmatory cation test ni ada 3. Awak kena ingat untuk amonia, awak kena ingat tambahan untuk Fe2+, awak kena ingat Fe3+, dan juga Pb2+. Okay. Untuk ammonium ion, awak add Nessler reagent. Nessler's reagent. So apa awak akan perhatikan? Mendakkan perang. Brown precipitate produce. Mendakkan perang terhasil. Ingat Nessler kalau dia brown precipitate. Okay. Nessler untuk N juga untuk ammonium ion, NH4+. Sebelum ni kita pakai sodium hydroxide, kita letak in few drops of sodium hydroxide solution, beberapa titis natrium hydroksida, larutan natrium hydroksida, so dia akan menghasilkan larutan tiada warna. Itu saja. So dia macam tak confident, so kita kena buat second one. Tapi tak perlu cerita yang sodium hydroxide. Sodium hydroxide tu sebenarnya not so confirm. Yang betul-betul confirm adalah yang last yang ni. So kalau untuk nak buat confirmatory test untuk ammonium, pakai Nessler reagent. Brown precipitate is produced. Next untuk Fe2+, sama juga macam dekat rusting of iron, use potassium hexacyanoferrat 3. Bila Fe2+, kita pakai potassium hexacyanoferrat 3. Okay, 3. Kalau 2+, pakai 3. Tapi kalau Fe3+, sama juga, kita pakai potassium hexacyano, eja betul tau, ferrat 2. Teacher ulang balik. Kalau Fe2+, kita pakai potassium hexacyanoferrat 3. Fe3+, kita pakai potassium hexacyanoferrat 2. So, apa dia punya result dia? Sama. Observation dia sama. Dark blue precipitate. Precipitate is formed. Dark blue precipitate is formed. Kalau salah contoh, ada budak tanya, teacher, kalau saya terpakai Fe2+, saya pakai potassium hexacyanoferrat 2, apa jadi? No changes. So Fe2+ warna dia green kan? So dia akan tetap green. No changes occur. Kalau Fe3+, saya letakkan dengan potassium hexacyanoferrat 3 juga, apa jadi? Dia akan jadi brown solution. No observation ataupun no changes. Okay. Kemudian untuk lead-2 ion. Kenapa lead-2 ion kita kena buat confirmatory test? Kalau ingat tentang Cham-Magazine pump cap zinc tu, lead result untuk Pb2+ and aluminium Al3+ adalah sama. Which is, kalau ni teacher nak explain balik tak sempat, tengok balik. Dia adalah both ion is white precipitate white precipitate dekat dalam, kalau dekat dalam NaOH, dia adalah white precipitate, okay, soluble in excess NaOH solution. So kita buat short form tau, tak muat sebab nak bagi nampak semua. Tapi dekat dalam ammonia solution, kalau kita tengok lead ion dengan aluminium ion, dia adalah white precipitate insoluble in excess ammonia solution. So sebab tu dua-dua sama. So macam mana kita nak distinguish between lead dengan aluminium ion? So sebab itulah kita add potassium iodide. Okay, sebelum add potassium iodide, kita kena add distilled water. Tambahkan air suling. Lepas tambah air suling, tambahkan kalium iodida. Ini adalah kalium iodida. So, dia akan menghasilkan lead-2 iodide yang mana dia akan menghasilkan yellow precipitate. Maksud dia, kalau kita nak bezakan antara lead, kalau kita nak bezakan, Akil, licin tu Akil, air sabun. Sama, licin juga.
So lead 2 ion dengan aluminium, bila kita letakkan kalium iodida, untuk ion plumbum dia akan menghasilkan mendakkan kuning. Tapi kalau aluminium dia akan menghasilkan no changes ataupun colorless solution is produced. Macam tu je cara nak bezakan dia. Okay, ni please take note. Lagi satu untuk Fe3+, banyaknya lagi satu. Fe3+ pun kita boleh pakai KSCN. Apa itu KSCN? Potasium ataupun kalium. Ya, potassium thiocyanate. Dia akan jadi apa? Bila kita letakkan KSCN, kalium thiocyanate, bila kita letak ion Fe3 positif, dia akan jadi blood red solution. Okey, larutan merah darah. Bayangkan Fe3+ ni previously the color is brown solution, dia akan jadi merah darah. Bila kita tambahkan dengan kalium thiocyanate. Okay. Okay. So inilah. Ni boleh tengok balik sebab ni dah ada dekat trial. Saya rasa insyaAllah tak ada ni. So kena ingat ni. Water molecule, ion, oksigen masuk. Water molecule, ion, oksigen masuk di tengah anode, di tepi cathode. Ingat anode. Anode Fe arrow, Fe2 plus 2E. Cathode, ni cathode. Cathode O2 plus 2H2O plus 4E. Arrow 4OH negatif. 4OH negatif. So kena ingat tu. Macam mana proses pengaratan? Proses pengaratan berlaku apabila pertemuan, detik-detik pertemuan Fe2 plus detik-detik dia berjumpa dengan ion hidroksida menghasilkan FeOH3. FeOH2. Dan akhirnya dia kering, dia dehydrated, panas kan. So FeOH2 dia akan menjadi Fe2O3 titik XH2O. Apa maksud XH2O? Ini adalah kenapa dia buat X? X ni nilai X bergantung kepada humidity tempat masing-masing, kelembapan tempat masing-masing. Kalau tempat yang lebih kelembapan tinggi, so nilai X dia akan banyak. Kalau tempat yang kering macam dekat Perlis, so X dia akan rendah. Sebab tu kita letak X. Dia tak tetap bergantung kepada kelembapan tempat masing-masing. So inilah yang kita kata karat. Apa itu karat? Kalau seorang kata tuliskan formula formula kimia untuk karat. Karat, besi karat. Inilah Fe2O3 dot X H2O. Okey. So seterusnya ni dia punya description dia. Okey. So teacher sebenarnya ada satu benda teacher nak share tapi dia dah hilang sebab tadi blank. Teacher nak cerita tentang sikit je lagi teacher nak cerita tentang teacher nak cerita tentang soalan Kelantan. Teacher cuma nak bagi awak faham je. InsyaAllah sikit je. Sikit je lagi. Alhamdulillah, terima kasih sebab stay. Okay. So, teacher nak cerita tentang ni. Okay, sorry. Teacher punya Microsoft Edge pun hilang Ambil masa sikit sekejap Teacher paling risau jadi kalau penyampaian soalan tu membuatkan awak rasa salah faham, awak silap elaborate, doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Semoga tak adalah perangkap samar apa-apa. InsyaAllah awak percayalah cakap teacher. Apa yang kita bincang ni mesti akan keluar sebab kita bincang sangat banyak. Takkan tak ada yang tak keluar insyaAllah. Allah Maha Baik. Okey, kalau kita tengok soalan ni kan. Dia kata, boleh nampak tak teacher punya slide ni? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak teacher punya paparan ni? Tak nampak. Tak nampak Dia keluar apa?
Oh, you must plan in order to screen share. Okay, jap. Sekejap Hmm. Okay. Ya Allah, Aki licin. Bahaya ke? Kenapa bubuh air? Tak, kena tengok. Bahaya adik macam tu. Jangan ambil risiko. Kami mana? Okey, nampak tak? Boleh nampak tak? Ada gula halus, gula kasar. Boleh nampak tak? Nampak. Okey, thank you. Alhamdulillah. So, soalan ni teacher risau sangat kalau keluar soalan ni awak jawab, awak pakai gula. Tak boleh pakai gula ya sebab kat makmal tak ada gula. Ni cuma introduction. Dia cuma nak beritahu hok ni gula halus, hok tu gula kasar. Tu je dia nak beritahu. Ini gula halus, ini gula kasar. So maksud dia faktor saiz. Akil, jangan paksa dia ke, jangan paksa dia. Tetapi kena monitor dia. Sikit je lagi. So maksud dia faktor saiz. Cuma dia kata berdasarkan faktor saiz yang mempengaruhi kadar ketelatan gula, rancang satu kaedah dalam makmal. So dalam makmal kita, dalam makmal. So bila kita dalam makmal untuk faktor saiz adalah kita pakai marble chips dengan marble powder ataupun magnesium ribbon dengan magnesium powder. Serbuk magnesium dengan pita magnesium ataupun ketulan marmar dengan serbuk marmar. Itu yang kita ada. So kita pakai itu. Selain daripada tu kita pun boleh pakai kalau faktor saiz kita boleh pakai garam lah. Garam halus, garam kasar. Tapi katalah kalau yang dia bagi ni gambar, satu lagi gambar yang pelajar selalu tak boleh nak catch up faktor apa, adalah sate tau. Sate, saiz dia sama. Sate semua saiz sama. Ada sate besar kan, dia sate saiz sama. Beza dia satu ada kipas. Satu lagi sate tak ada kipas. Tak ada kipas. Apa fungsi kipas? Kipas ni bukan sejukkan tau. Kipas ni adalah memberi peredaran kepekatan oksigen. Bila kita kipas, sebab pembakaran membebaskan gas karbon dioksida. So bila dia ada karbon dioksida di sekeliling tu kurang oksigen, jadi pembakaran lambat. Tapi bila kita kipas, kalau perhati lagi awak kipas, dia lagi akan cepat terbakar. Bara arang tu, dia lagi akan cepat kadar tindak balas tinggi. Sebab apa? Sebab kita kita mengalihkan karbon dioksida yang terhasil dan kita menukarkan dengan udara baru yang tinggi oksigen. So senang kata bila kita kipas, kepekatan oksigen lebih tinggi berbanding kita tak kipas. Sebab bila kita tak kipas, pembakaran dia akan menghasilkan banyak karbon dioksida. So karbon dioksida, pembakaran tu tak nak karbon dioksida yang dihasilkan, dia nak oksigen udara baru. Sebab tu bila kita kipas, kepekatan oksigen lebih tinggi. Katalah kalau dia bagi, yang ni senang je dia punya simulasi dia, gula halus, gula kasar. Kalau dia letak satu kipas, satu tak kipas, itu maksudnya kepekatan gas oksigen di kipas adalah tinggi, kepekatan oksigen tak di kipas adalah rendah. So bila kita nak tengok faktor kepekatan dalam makmal, so kalau kepekatan dalam makmal kita pakai asid dengan dia ni susah nak conteng. Asid dengan sodium thiosulfate, natrium thiosulfat. Tolong buat nota tu. Asid dengan natrium thiosulfat. Tengok balik, study balik step-step dalam nak setting eksperimen merancang kepekatan. Okay. So dalam makmal, so kalau kita tengok skema dia, so kalau kita tengok skema dia, dia tengah loading jap. So kalau kita tengok skema dia, inilah.
Ini untuk saiz. Kalau saiz pakai garam pun boleh. Garam ada dekat dalam makmal. Itu dia punya alternatif. Dia punya step by step ni semua kita dah belajar. Teacher Arab boleh ingat, boleh ni. Jangan baca ya sayang semua. Jangan baca. Tulis. Walaupun dia lebih lambat. Jangan percaya dengan hasutan syaitan kata, engkau ni tulis lambat lah, baik engkau baca je. Nanti kan kau tak sempat baca yang lain. Tak ada. Kalau awak tulis sebenarnya awak lebih fokus. Cuma awak lambat sekiranya awak salin, awak tulis sambil dengan lagu. Memang awak khayal. Jangan salin sambil dengan lagu. Itu memang big mistake dalam belajar. Lagu itu hanya melekakan awak. Kecuali awak dengar zikrullah, zikir menenangkan awak. Tapi kalau lagu-lagu, please stop. Berhentikan. Tulis, fokus baru awak ingat. Jangan putus asa. Biasakan buat tulis salin 3-4 kali. Awak akan ingat insya-Allah. Percayalah dekat teacher. Skema teacher dah bagi dekat dalam bentuk soft copy. Teacher minta maaf tak boleh nak bagi hard copy. So contoh lagi satu, kalau kita tengok situasi dia kan soalan ni. Punya panjang. Soalan ni kan dia punya panjang. Kadar metabolisme pesakit dipengaruhi oleh suhu darah. Nampak dia kata suhu. Ni hint dia. Kadar metabolisme pada suhu darah normal menyebabkan gangguan terhadap aliran darah pesakit dan bau risiko kerosakan otak dan organ lain semasa pembedahan. Hal ini diselesaikan dengan mengurangkan. Dia nak kurangkan kadar metabolisme pesakit. Sekarang ni dia kata suhu darah mempengaruhi kadar metabolisme. Kita tahu suhu tinggi, kadar metabolisme tinggi. So, dia tanya, sebagai doktor pelatih, satu kaedah mengurangkan kadar metabolisme. Kadar metabolisme ni adalah kadar tindak balas aktiviti tenaga kita. So nak kurangkan kadar tindak balas, so jawapan dia adalah tejukkan, merendahkan, kurangkan suhu bilik bedah. So dia punya ni adalah rendahkan atau kurangkan suhu bilik bedah. So jadinya aktiviti otak, organ lain dapat dikurangkan. Sebab kita nak rendahkan kadar metabolisme. So ini nanti rujuk balik lah. Ada soalan tentang seramik ya, kaolin dekat soalan struktur. Tolong tengok balik tentang isotop. Macam mana nak bezakan alkin dengan alkane dengan kalau alkene it will decolorize the brown color of bromine water, tapi alkane no changes. Untuk alkene it will decolorize the purple color of acidified potassium manganate solution, but untuk alkane no changes. Okay, all the best. Terlalu berat untuk melepaskan awak untuk esok, tapi apapun kita kena hadapinya, kuatkan semangat, insya-Allah semua boleh jawab. Setakat ni ada soalan tak? Ada apa-apa soalan boleh PM teacher, terutama alhamdulillah ni teacher kenalkanlah pelajar yang setia Hazim. Terima kasih Hazim join kelas teacher, mintakan halal semua, apa yang kurang teacher minta maaf. Apa pun boleh minta dekat ibu nombor teacher dalam masa berapa jam ni. Kalau ada soalan boleh je Azim tanya, insya-Allah teacher boleh jawab. Dengan Haikal ni anak buah teacher, Haikal all the best. InsyaAllah Haikal boleh buat yang terbaik. Ada apa-apa soalan jangan segan-segan tanya Mak Lang ya. Dan semua kesayangan puteri-puteri RPS, teacher doakan yang terbaik. InsyaAllah kita berjuang sama-sama, doa sama-sama. Kalau awak nervous, teacher pun 1000 kali nervous sebab teacher tak boleh nak masuk dalam tolong awak. Hanya doa je mampu teacher kirimkan. Okay, so tu saja. Stay safe. Bye. Happy lunch hour. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Oh, thank you. Bye. 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 Okay, thank you. Nak tanya? Boleh Syak? Tanya je. Apa dia Syak? Kan teacher bagi tahu pasal confirmatory test tadi tu kan? Tu. Tolong tengok balik Syak. Ya Syak, confuse yang mana? Bukan confuse. Yang iron 2 dengan iron 3 tu tak boleh ke guna apa? NaOH. Boleh? Kalau untuk kertas 2, soalan struktur boleh. Teacher beritahu lagi in case keluar dekat paper 1 objektif. Cara lain lah. Sebab banyak dah tiba-tiba soalan yang last minute ni. Dia tanya kalau iron 2 tu pakai apa. Sodium hydroxide semua tak ada. Yang dia ada natural reagent, potassium thiocyanate,
Apa lagi nak? Jadi lepas tu kena ingat Neslo, NH4 positif. Fe2+, Fe3+ tu boleh pakai potasium hexacyanoferrat. Kalau Fe2 ferrat 3. Kalau Fe3 ferrat 2. Okey teacher. Boleh kan? Terima kasih. Okay, Syah, all the best. Assalamualaikum. Rabi, are you okay, Rabi? Rabi? Okay, teacher, okay. Okay, pergi lunch sana. Nanti makan dah habis dekat ni. Dekat dia makan. Malah Okay, Rabi? okay, teacher. Okay, bye. Take care. Assalamualaikum. Salam.